Dah ada belum Aiman? Ya, saya Ustaz. Okay, boleh baca? Ada Ustaz. Ya. Yang mana Ustaz? Ya, pengertian ulum hadis. Pengertian ulum hadis dari segi bahasa. Ulum ialah kata jamak bagi ilmu. Ilmu ialah pengetahuan mengenai sesuatu. Dari segi istilah, gagasan ilmu. Ya, betul. Saya besarkan sikit. Ilmu. Gagasan ilmu yang mengandungi usul dan kaedah-kaedah untuk mengetahui tentang perihal sanadnya, rantaian periwayatan sesuatu hadis dan matanya. Teks hadis sama ada ia diterima ataupun ditolak. Ulum hadis juga ialah ilmu untuk mengetahui perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan perkara yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia membincangkan hal berhubung riwayat dan hadis berdasarkan prinsip dan kaedah tertentu. Okey. Terima kasih. Okey. Sekejap saya tunjuk satu ni. Tak ada pula kat sini. Sekejap. Saya tak ingat mana tunjuk apa. Okey. Kita pergi tengok kat sini. Okey. Ulum hadis yang pertama dia gagasan ilmu ni kumpulan ilmu yang mengandungi usul. Usul tu kaedah lah. Usul dan kaedah. Maksudnya nanti kita akan belajar lah benda ni. Tapi ini ta'arif dulu. Ta'arif apa nak tahu? Kita nak tahu perihal sanad. Saya pernah sebut tadi sanad tu apa? An Umar. An Abi Hafsin Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu dipanggil sanad. Okey, kalau matan dia apa? Innama al-a'malu binniyat. Dia nak tengok satu sanad dia, yang kedua nak tengok matan. Ini pertama. Yang kedua matan. Dua perkara nak tengok. Yang paling penting, lepas dah tengok sanad, dah tengok matan, apa nak buat? Nak tengok sama ada diterima ataupun ditolak. Ini dipanggil ulum hadis. Nak mengkaji apa? Kaji sanad, kaji matan, nak tengok hadis ni sahih ke tak sahih? Hadis ni hadis palsu ke hadis tak palsu? Hadis ni boleh jadikan hukum ke tak boleh jadikan hukum? Itu bermaksud ulum hadis. Faham ke tak faham? Jelas tak? Berapa belajar? Jelas. Ya. Ya. Okey. Macam tadi lah, kita tengok hadis tadi macam apa? Kita tengok macam tadi hadis tadi yang awal tadi tu, kita tengok hadis tu boleh pakai tak pakai? Oh, daripada sahabat sampai Nabi, maksudnya hadis tu boleh dipakai. Lepas tu kalau kita tengok tadi macam ni lah, hadis tadi kan. Orang kaji dulu, siapa ni sanad. Okey, ni sanad. Okey, dah kaji sanad. Oh, Jabir ni sahabat. Oh, dia ni jumpa Nabi. Dia ni hidup pada zaman Nabi. Okey, sanad dah settle. Sanad dia diterima. Lepas tu orang kaji pula, apa dia punya matan? Yusalli ala rahilatihi. Ni matan dia, orang kaji pula, matan dia ni betul ke? Salah ke? Bahasa, dari sudut bahasa
bahasa Arab betul ke? Jadi orang akan kaji. Bukan senang para sahabat, para pelajar. Mereka ulama ni kaji, dia tengok teliti macam Bukhari tadi ya. Dia ingat siapa nama, dia ingat tarikh lahir, tarikh wafat, nama tinggal dia, nama bapa dia. Itu tugas pengkaji hadis. Tu kalau pelajar minat bidang hadis, dia tengok dia sebut macam tu, orang dia alim. Orang tu banyak yang masuk ke bidang hadis ni, dia ni genius lah. Kalau minat minat bidang hadis, masuk. Jadi kita boleh nampak siapa ustaz tu baca hadis palsu, siapa ustaz yang baca hadis sahih. Itu yang kita, sebab tu dalam berdakwah ni kita nak sampaikan hadis yang sahih, hadis yang boleh diterima, hadis yang boleh dijadikan hukum. Itu yang kita penting para pelajar yang minat dalam bidang kajian hadis. Okey, ni tadi kita dah bincangkan tadi. Okey. Sama juga hubungan riwayat. Riwayat tadi ya, riwayat siapa? Siapa riwayatnya? Kalau dirayah ni kita nak pastikan dia punya matan dia tu. Matan dia. Okey, ni salah satu cabang ilmu lah. Kalau dirayah nak kaji matan, kalau riwayat ni nak jadi sanad. Okey, ni salah satu lah. Membincangkan hal berhubungan dengan riwayat. Riwayat siapa? Bukhari ke? Riwayat Muslim ke? Nasa'i ke? Abu Daud ke? Okey, nampak tak tu? Faham tak? Ya, Ustaz. ya. Kiranya dirayah ni dia kaji matan, riwayah ni dia kaji sanad. Ya, lebih kurang. Itu dia cabang nanti kita akan jelaskan terperinci. Tapi dirayah ni kita akan study matan dia. Matan ni betul ke tak betul. Itu salah satu cabang ilmu lah. Dia banyak lagi. Dari salah satunya nak kaji pada sudut matan. Kalau riwayat ni nak dari sudut sanad. Gitu. Itu salah satu cabang lah. Boleh? Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey. Tak sikit je, kita habiskan bab ni je. Lepas tu kita ni. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya, tajuk ni sangat penting supaya nanti pelajar dapat gambaran yang jelas. Okey, Amirul tak ada. Syahir, boleh baca Syahir? Syahir? Syahir ada? Ya Ustaz. Boleh baca sikit? Tu. Hadis sebagai sumber kedua Islam. Lain sangkut-sangkut sikit Ustaz. Okey, kalau sangkut tak apa. Kita minta Syukri. Syukri boleh baca Syukri? Yang 19.2 Ustaz. Hadis sebagai sumber kedua dalam Islam. Allah Ta'ala telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang terakhir dengan mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat paling agung. Sumber asas bagi syariat Islam ialah Al-Quran dan hadis. Setiap Muslim tidak dapat memahami syariat Islam melainkan dengan merujuk kepada dua sumber asas ini. Setiap apa yang datang daripada Rasulullah SAW selain daripada Al-Quran dinamakan hadis Nabawi. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih Syukri ya. Okey, yang pertama hadis sebagai sumber kedua Islam. Okey, ini dipanggil sumber ya. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis. Okey. Yang paling penting kita tengok kat sini nak memahami syariat. Syariat ni seperti mana saya pernah sebut bahawa syariat ini kita nak belajar, kita nak kaji, tak boleh hanya berdasarkan Al-Quran. Sebab tu saya pernah terang contoh dalam Quran sebut wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, bayarlah zakat. Kan, tunaikanlah zakat. Kita nak faham kat situ macam mana nak solat. Berapa rakaat? Sujud berapa kali? Sujud macam mana? Nak duduk tahiyat macam mana? Nak angkat tasyahud bila? Bacaan dalam solat apa? Kita nak belajar begitu. Sebab tu dalam Quran sebut wa aqimus salah dan dirikanlah salat. Al-Quran, hadis menerangkan lagi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, dan tunaikanlah dan solatlah seperti mana aku solat. Itu maksudnya hadis ni dia menceritakan lagi
apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Sebab tu dia saling berkait-kait. Bukan bermakna Al-Quran tak lengkap. Itulah dia panggil wahyu. Saling lengkap melengkapi. Bukan bermakna Al-Quran tak lengkap. Dia menjelaskan apa yang tidak samar dengan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada yang ayat hukum jelas, ada yang ayat yang tak hukumnya jelas. Itu datangnya wahyu Nabi SAW menjelaskan lagi apa yang terkandung dalam Quran. Dan apa yang Nabi sebut itu bukan benda yang baru. Sebab tu Allah sebut dalam surah An-Najm, wama yang a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wama yantiqu anil hawa. Sambung. In huwa illa Yuha. Siapa tu makna dia? Taklah Nabi sebut melainkan Nabi tak menyatakan sesuatu benda yang hawa nafsu, illa wahyun yuha, melainkan itu wahyu. Maksudnya Nabi sebut ni wahyu. Nabi sebut ni wahyu daripada Allah SWT. Sebab tu kita kena tengok hadis ni sebagai hukum penting dalam memahami syariat. Sebab tu apa juga masalah dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, semuanya kena tengok Al-Quran dan Sunnah. Kita ada masalah tekanan perasaan, kita ada masalah jiwa yang tak tenang, kita jangan tengok barat saja, kita tengok Al-Quran juga. Tadi sebilangan saya pernah sebut pada baca, golongan yang menerima Quran saja, macam seperti Subuhi Mansur, dia terima Quran sepenuhnya, hadis tolak. Itu salah satu golongan. Ada golongan pula dia terima hadis separuh-separuh. Lepas tu tak nak terima yang separuh lagi. Ini benda yang tak boleh diterima dalam agama. Kalau tak faham dalam agama, kita kena belajar. Tak faham dalam bidang agama, kita kena fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Kita jangan pandai-pandai buat hukum. Terutama ini dalam bab ibadat, dalam bab hukum, mesti ada sandarannya, mesti ada syariatnya daripada Quran dan hadis. Jelas tak Pak Bajah? Jelas? Jelas tak? Jelas. Okay, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, saya teruskan kepada Ain. Ain boleh baca? Iqra'i. Ya Ustaz. Ya, kedudukan hadis. Kedudukan hadis. Sumber yang kedua selepas Al-Quran sebagai asas pengambilan hukum syara. Kedudukan hadis dalam Islam dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan akli seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan kesudahan yang paling baik. Surah An-Nisa ayat 59. Okay, terima kasih. Siapa tahu makna dalil nakli? Siapa tahu makna dalil nakli? Tak ingat dah Ustaz. Siapa ingat? Dalil Al-Quran. Ya, Mumtaz. Dalil nakli ni nakal. Panggil nakal Al-Quran ataupun Hadis. ya, tu bagi dalil nakli. Lepas tu orang kata bagi hujah nakli Al-Quran ataupun hadis. Okey, kalau akli Pemahaman ya, lebih pada pemahaman. Macam mana Ustaz? lebih kurang Dalil apa yang kita faham Ustaz? lebih kurang ataupun akli ni benda yang rasional. Benda yang rasional. Bagaimana kita nak nampak? Bagaimana kita nak nampak keadaan tu bagaimana? Macam contohnya akal ni kita nak fahamkan bagaimana sahabat Nabi
sampaikan hadis kepada sahabat, boleh diterima ke tak? Dulu tak ada tulis, adakah tak ada langsung orang yang menulis hadis? Itu makna akli. Benda yang bersifat yang nampak jelas. Contohnya akal, contohnya Allah kata Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tahu tak Allah wujud? Kita tahu kan? Tahu. Jadi kita yakin Allah wujud. Tapi apa akal tu? Siapa cipta langit? Itu panggil dalil akal. Siapa cipta bumi? Kita nampak jelas. Itu panggil dalil akli. Okey? Jelas Jadi kalau orang tahu, kalau orang tanya apa itu dalil akli, kita jawab macam mana Ustaz? Okey, dalil akli ni ada dua lah. Contoh, jadi kalau dalil akli, macam saya sebut tadi kita faham Allah itu, kita tahu, yakin Allah itu wujud. Tapi apa dalil akli dia? Jadi kita tengok, siapa yang cipta bumi? Siapa yang cipta langit? Siapa yang menjadikan manusia? Masih ada seseorang yang menjadikan. Ada sesuatu yang menjadikan. Itu dipanggil dalil akli. Okey, jadi itu konsep yang Kalau macam kita nak dalil yang berkenaan dengan dalil akli tadi Ustaz, kita boleh apa? Contoh kita pandang kita melalui panca indera boleh tak Ustaz? Contoh. Ya, ada panca indera. Betul. Macam apa tu? Kisah Nabi Ibrahim ni. Siapa ingat ayat dia? Ra'aitu syamsa. Nabi dia ra'aitu syamsa. Allah Akbar. Yang matahari dengan bulan tu. Ya, siapa ingat ra'ait? Allahu Akbar. Ya falamma ra'al qamara bazigan qala hadha. Okey, baca. Okey. Baca sekali. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi. Falamma afala qala ala illam yahdini rabbi. Okey. Tengok ayat tadi dia ceritakan tentang bulan. Dia ada matahari. Tengok, kejap bulan, kejap matahari. Kan Nabi Ibrahim ni kan dia beriman dengan Allah. Betul? Nabi Ibrahim kan? Dia beriman dengan Allah Ta'ala. Bila dia beriman, tapi dia kata dekat Nabi, dekat Allah, ya aku nak tengok. Dia pun dia kaji. Tengok bulan, siapa jadikan bulan? Kejap ada. Tengok matahari, kejap ada, kejap tak ada. Itu panggil dalil akli. Dia nak percaya siapa yang jadikan. Itu panggil dalil akli. Okey. Sebab tu dia dalam kehidupan ni, sebab tu kalau barat, dia tak nampak kewujudan. Dia tak nampak Tuhan. Dia tak nampak malaikat. Macam tu. Tapi apa akal ni? Kita bagi persoalan. Kamu nampak tak langit? Nampak tak bumi? Boleh tak manusia ciptakan? Macam tu. Jadi kita timbulkan persoalan-persoalan begini. Itu maksud dia. Kalau dari sudut hadis ni sama jugalah. Macam mana Nabi kan tak boleh menulis. Nabi kan tak boleh baca. Jadi siapa yang tulis wahyu? Orang akan petikai kan. Jadi apakah hadis Nabi ni bertentangan dengan sains? Mereka kaji. Contohnya kita ambil Nabi kata kalau lalat, antara dua lalat tu sebelahnya ada syifaun fi janahi daun. Maksudnya sebelah sayap dia ada penawar, sebelah dia ada apa namanya racun. Nabi kata falyakhmishu, maka tenggelamkan dia. Summa syariba au kama qala Nabi. Tenggelamkan lalat dalam air kemudian minum. Kalau kita nak buat tak? Ada lalat dalam air, kita nampak, betul kita tenggelamkan. Kita minum air tu, kita rasa. Siapa berani minum? Siapa berani minum? Kita kata, lalat tu masuk air, lepas tu kita ikut cara Nabi, tenggelamkan lalat, kita minum. Siapa berani minum? Saya Ustaz. Pernah minum tak? Saya Pernah. Pernah minum? Kan sebelah rawat sebelah penyakit sebelah dibuang. Ya. Celup lepas tu buang lah. Kena buang. Ada saya tanya, siapa yang pernah minum? Siapa yang pernah minum? Saya pernah minum Ustaz. Pernah minum? Sedap tak sedap? Tak rasa benda pun biasa. Ya. Sama Okey. Para pelajar ingat. Di sini dalam hadis bab lalat, bab lalat ni, zubab ni dipertikaikan zubab ba'udah.
dipertikaikan oleh sarjana. Sampai kan orang kata Nabi ni pengotor. Takkanlah lalat Nabi nak pergi minum. Macam tu. Dulu sains mana ada. Sains tak nak buktikan kajian tu macam mana. Nabi dulu mana ada apa tu teleskop. Mana ada mikroskop. Nak kaji tu. Sayap belah kanan mana nampak. Sains sekarang membuktikan bahawa apa yang Nabi sebut tu memang ada. Tengok. Itu panggil dalil akli. Itu salah satu contoh lah. Supaya kita nampak ada lagi contoh lain akli, maksudnya kalau kita Nabi bagi tahu hukum hudud, misal katalah hukum hudud. Nak laksanakan tak laksanakan. Nampak macam kejam. Tapi kalau laksanakan dapat tak manfaat? Ada manfaat, ada hikmahnya. Itu bermaksud dalil akli. Nampak tak? Jelas? Jelas, insyaAllah. Ya. Siapa tak jelas tadi bagi tahu Siapa tak jelas bagi tahu. Okey, kita pergi seterusnya yang kedua. Pak ini saya dah terangkan dulu dalam video yang lalu kan. Okey. Ya. Saya nak pergi banyak air kan? Boleh. Okay, saya tadi Ain dah baca. Adira boleh baca Adira? Boleh Ustaz. Okay, hadis. Hadis tu Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Malik. Artinya daripada Abi bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Malik. Ya, riwayat Malik. Okey. Ni satu hadis tadi kita dah baca Al-Quran, itu dalil naqli. Yang kedua dalil naqli juga. Jadi dua hadis ni pentinglah. Pelajar kena ingat mana ayat Al-Quran dia kena ambil. Mana ayat menceritakan bahawa orang tanya kan, mana ayat ceritakan tentang Nabi dalam Al-Quran. Contohlah ada orang ni ada, bukan tak ada contoh memang ada orang kata Al-Quran tak suruh pun cerita tentang Nabi. Orang tak kata pun kita kena tengok Nabi. Tak ada pun, semua cerita Al-Quran. Tak, lepas tu war-rasulu tadi kan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ayat tu ceritakan tentang Rasul, maksudnya wajib mengikuti Rasul. Fa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cintakan Rasul, cinta kepada Allah Ta'ala, ikutlah apa yang Nabi suka. Dan maksud sebagainya lah. Itu maksudnya ayat menceritakan tentang naqli, bahawa adanya dalil dalam Al-Quran kita mesti ikut Nabi. Okey, itu dapat Al-Quran dan juga hadis. Sama juga yang hadis kat sini. Nabi kata kena ikut benda ni wasunnata Rasulillah. Al-Quran. Maksudnya kat sini hadis pun Nabi pun dah menjelaskan bahawa hadis ni perlu diikut. Kamu tinggal, kamu sesat. Itu maksudnya daripada Al-Quran pun dah jelas. Daripada hadis pun jelas. Contoh lain dalam Quran sebut wa ma atakumur rasul faquzuhu, kan? Apa yang datang kepada Rasul itu ambillah. Itu maksudnya ada hadis dalam Quran. Itu juga hadis menerangkan. Jadi ada persamaan bahawa dalam Quran, dalam agama menjelaskan bahawa kita mesti ikut Nabi. Al-Quran kena ikut, hadis kena ikut. Faham tak? Itu panggil dalil naqli. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey. Itu maksud dia. Yang terakhir tengok ijma'. Okey, minta yang terakhir. Reza, Demam, Rizman. Siti ada Siti dah masuk belum Siti? Ada Ustaz. Okey, boleh baca Siti? Boleh. Ijma'. Umat Islam sepanjang zaman merujuk kepada hadis atas sifatnya sebagai sumber hukum syarak bersama Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum
telah bersepakat melaksanakan hukum dan mematuhi perintah serta larangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau telah wafat. Generasi tabi'in dan tabi'in tidak mengingkari hal sedemikian. Okey, para pelajar, ni ada panggil sumber hukum, iaitu Al-Quran, hadis dan ijma'. Ijma' ni apa? Ijma' para sahabat, ijma' para ulama'. Maksudnya dalam Quran pun tak jelaskan konsep dia, dalam hadis pun tak jelaskan, tapi para sahabat sepakat bahawa inilah hukum syarak. Okey? Itu maksud dia. Kejap saya tunjuk contoh. Kejap. Ya. Okey, itu maksud dia. Ijma', contohnya apa contoh ijma'? Siapa beritahu contoh ijma'? Siapa yang tahu contoh ijma'? Contohnya kita belajar sebenarnya panggil ulum Quran, pembukuan Al-Quran. Kita pernah belajar? Ulum Quran tu ingat? Masih ingat? Dengar tak? Dengar tak? Ingat Ustaz? Okey. Pembukuan Al-Quran. Kan Al-Quran tak dibukukan pada zaman Nabi, betul? Betul? Betul. Tapi dibukukan pada zaman Abu Bakar dan dibukukan pada zaman Uthman. Itu bermaksud ijma'. Maksudnya semua para sahabat, ijma' pada sahabat setuju. Benda ni tak ada pada zaman Nabi, tapi diorang sepakat. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi dijadikan satu Al-Quran. Itu panggil ijma'. Nampak tak? Nampak tak? Jelas tak? Tapi ijma' ni ijma' sahabat dah. Ijma' sahabat yang lebih autoriti. Semuanya sepakat. Contoh lain kita ambil macam perang Yamamah, kan? Bila Nabi wafat, Abu Bakar buat apa? Dia mengisytiharkan perang. Dia perang apa? 3 golongan. Orang yang murtad, orang yang 2 golongan. Orang yang murtad, orang yang tak bayar zakat. Orang murtad tu boleh terima. Bayangkan orang tak bayar zakat. Abu Bakar mengangkat senjata nak pergi perang. Kalau kita boleh tak angkat kalau zaman sekarang orang tak bayar zakat, kita boleh hukum angkat pedang tak? Tak boleh. Tapi Abu Bakar dia ada isu dia, tapi tak bincang kat sini. Tapi maksudnya daripada seluruh sahabat pada tu semuanya setuju, ijma' sahabat, perang tu diterima. Itu contoh lain lah, tu contoh yang berat. Contoh lain, Sayyidina Uthman. Kalau dulu pada zaman Nabi, kalau azan sekali saja. Azan Zuhur kan sekali ke 2 kali azan Zuhur? Sekali. Sekali. Jadi sembahyang Jumaat asalnya pada zaman Nabi azan dia sekali. Tapi pada zaman Uthman, dia buat azan 2 kali. Sebab tu pada pelajar tengok ada azan 2 kali. Azan waktu Zuhur, azan sebelum khutbah. Itu panggil ijma'. Bila Uthman buat, semua sepakat sahabat ijma'. Maksud panggil ijma' ni kesepakatan sahabat. Dan tak ada siapa yang mengingkarinya, baik sahabat, baik tabi'in. Jelas tak? Itu maksud ijma'. Jelas. Ada soalan? Sebelum kita habis kelas ni. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak habis lah ni. Ada soalan? Ijma' tu kesepakatan Ustaz. Kesepakatan. Ya, ijma' ni macam jam'un kan, jamak tu kan banyak. Maksud sekepakatan semua para sahabat ni sepakat, setuju. Itu maksud ijma'. Okey. Banyaklah ijma' ni, ada ijma' orang panggil apa? Ijma' sahabat, ijma' Ahlul Madinah, ijma' Ahlul Mekah dan sebagainya. Tapi tak apa, saya ingat yang saya terangkan sini, saya ambil contoh yang mudah tadi, ijma' sahabat dah. Ada 3 contoh. And bernama buku Al-Quran, Sayyidina Uthman buat azan 2 kali,
Lepas tu perang Abu Bakar, perang golongan orang yang tak bayar zakat. Itu secara contoh lah. Secara contoh ijma'. Okey. Ada banyak lagi. Kita ambil contoh yang mudah lah. Nanti bila pelajar masuk dalam bidang ibadat, pelajar akan tengok pula macam mana mazhab memilih pendapat ijma'. Itu tak apa. Kemudian, benda ni luas lagi kan. Ni seberingkas dahulu. Boleh? Ada soalan lain? Boleh, insyaAllah. Okey, yang terakhir kita ambil sikit dah. Kepentingan je. Bab yang hadis kursi, nanti kita sambung ke minggu harapan lah. Panjang pula bab ni. Okey. Kita minta yang terakhir Siti dah. Syakir dah masuk belum Syakir? Syakir dah masuk belum Syakir? Danish dah masuk belum Danish? 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 Syakir, Danish, Syakir, Danish. Belum? Tak ada. Last lah. Amin, baca Amin. Yang terakhir ni. Kepentingan hadis. Semua Ustaz? Ya, baca semua. Kepentingan hadis dalam kehidupan. Hadis adalah pelengkap kepada wahyu Al-Quran kerana ia menyempurnakan hukum berkaitan keimanan, ibadah dan urusan kehidupan. Hadis bertindak sebagai pengukuh, pentafsir dan menjadi keterangan sumber hukum dalam Al-Quran. Umat Islam mampu memahami ajaran agama Islam dengan lebih sempurna. Umat Islam dapat membongkar segala rahsia dalam hadis setelah mempelajarinya. Okey, terima kasih ya. Ini kita punya kepentingan lah. Semua ni kita dah jelas. Okey, ni kita dah jelas. Ni yang berjelas lah. Ini kita nak faham. Bila kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita nak faham bahawa ajaran agama Islam tu yang lebih sempurna. Supaya kita tahu mana ajaran yang betul, mana ajaran yang salah. Mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Sebab tu kita nak belajar ni, belajar, kita kena tahu Al-Quran tu bagaimana bentuk dia. Bukan bentuk tu macam mana, hukum tu bagaimana. Bila nak keluarkan hukum, bukan sesenang yang kita sangkakan. Bukan mudah dan tak susah. Tapi nak memahami tu senang. Tapi nak keluarkan hukum ni, ulama' yang memahami. Para pelajar nanti insyaAllah bila pelajar menuntut ilmu, para pelajar akan dapat tahu insyaAllah lagi 10 tahun, 20 tahun para pelajar ni dah sambung PhD dan sebagainya. Boleh keluarkan hukum. Macam tu, lebih kurang begitulah. Yang terakhir, ini dipanggil yang tadi penting juga, dapat membongkar segala rahsia dalam hadis. Ini salah satu lah. Kita belajar dalam bidang hadis. Bila dalam bidang kajian hadis ni, saya nak beritahu, ada ulama' ni dia mengkaji hadis dari sudut bahasa. Apa hadis ni keistimewaan dari sudut bahasa Arab? Kenapa Nabi guna perkataan ini? Kenapa Nabi guna perkataan ini? Itu panggil mukjizat. Ada manusia yang mengkaji hadis dari sudut psikologi. Dia tengok macam mana kita nak merawat sakit jiwa, dia guna hadis. Ada manusia, ada sarjana, ada ulama' yang mengkaji hadis dari sudut politik. Macam mana nak menyelesaikan masalah COVID misalnya kata. Kan? Contohnya bila ada COVID, Nabi pun tak boleh duduk berdekatan-dekatan, kena satu kawasan, tak boleh masuk ke wabak. Itu semua diterangkan dalam hadis. Dan dari sudut ekonomi, macam mana boleh tak laksanakan bank. Kalau nak sekarang dulu pakai dinar emas, pakai dirham, sekarang pakai wang kertas. Boleh ke tak boleh pakai? Itu semua kita tengok dalam kerangka ekonomi. Jadi ulama' ni dia mengkaji-kaji dalam bidang hadis ni pelbagai. Ada yang mengkaji hadis dari sudut tentang laut. Ada yang hadis dari sudut kesihatan, kedoktoran. Semuanya ada ilmu. Sebab tu para pelajar, kalau minat bidang hadis, kita tahu. Saya minat bidang sains, saya nak kaji Al-Quran dari sudut, saya nak kaji hadis dari sudut sains. Semua boleh. Yang penting kita kena mengkaji. Sebab tu dalam ilmu hadis, dalam hadis ni beribu-ribu hadis yang kita boleh kaji. Kita ikut kemampuan kita. Kita tanya diri kita, kita minat bidang apa. Kita tanya, contoh kita ada yang macam ada kitab, dia panggil Al-Askar An-Nawawi. Imam Nawawi dia mengumpulkan hadis-hadis tentang doa-doa. Dia buat kajian tentang doa. Dia buat hadis tentang Riyadus Salihin. Dia mengkaji bagaimana hadis Qadir Salih ni, hadis tentang penyucian jiwa. Itu pun ada orang mengkaji dan pelbagainya. Ada yang hadis orang mengkaji sudut hukum. Itu para pelajar. Kepentingan hadis dalam kehidupan ni banyak. Kita boleh mengamalkannya dan paling penting kita bila ada ilmu, kita jangan bongkar.
Kita jangan terlampau rasa kita ni pandai. Tak. Ada hadis, makin berilmu, makin kita tawaduk. Lagi tinggi kita belajar, makin kita rasa tidak tahu. Kita tengok macam tadi kan, kisah Al-Bukhari dengan guru dia Ad-Dakhili. Ad-Dakhili dia baca hadis yang salah. Bukhari umur 10 tahun dia tegur tuan guru dia. Adakah Ad-Dakhili tampar kepala Bukhari? Dia tampar tak kepala Bukhari? Pada belajar? Dia marah tak? Tak. Ya. Sebab tu pada belajar, ilmu ni tak semestinya daripada orang besar. Kadang-kadang kita ni buat silap. Saya buat silap, para pelajar bertegur saya. Saya baca salah ke, saya betul ni ada benda yang tak kena. Ustaz terang ni macam salah Ustaz. Saya rasa begini. Tak ada masalah, kita boleh berbincang. Itu dipanggil kita. Cuma yang tak bolehnya kita menghina. Contoh Bukhari yang kalau dia hina tuan guru, apalah tuan guru Ad-Dakhili baca pun salah, macam mana nak dibaikkan hadis? Itu adab yang tak betul. Tapi kalau kita tengok macam Bukhari kata tuan guru baca salah, yang betulnya begini, begitu, kita tak ada masalah. Tu dalam bidang ilmu ni kita berlapang dada. Dalam bidang ilmu semuanya boleh kritik, tak ada yang maksum. Kita boleh kata, kita boleh tuan guru ni salah. Tuan guru ni Ustaz ada baca hadis salah. Ustaz bagi penerangan yang kurang tepat dalam maksud hadis ni. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita tak berterima kesalahan. Dalam ilmu semuanya berlapang dada. Sebab tu para pelajar, bila kita makin untuk ilmu, kita belajar, kita lebih rasa terbukanya dada kita. Kita akan lebih rasa bagusnya belajar ilmu. Kalau aku tak belajar, macam mana? Sebab tu para pelajar, bila belajar ni di sini jangan sampai sangat untuk nak lulus semata-mata. Yang penting kita dapat gambaran luar bagaimana nak mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Wallahualam. Ada soalan? Boleh? Ada soalan? Sebagai penutup, 102 soalan. Itu. Minggu depan kita akan masuk bab hadis Qudsi ya. InsyaAllah kalau panjang umur kita akan masuk bab hadis Qudsi. Sebab kita nak masuk, ni pun penting juga. Sebab nanti saya akan masuk hujah-hujah orang yang mendakwa orientalis dan siapakah orientalis dan bagaimanakah mereka mendakwa hadis. Tajuk ni berat. Tajuk ni agak berat. Sebab benda ni kita akan tengok macam mana orang barat dia fikir hadis, dia mengkaji hadis, kita akan tengok. Dia bukan hadis nak apa, dia nak kritik. Ini kita akan tengok minggu harapan. Tajuk ni tadi dalam buku ni dia macam pecah dua tajuk lah, bukan dua tajuk. Satu benda teori, yang kedua praktikal. Jadi kalau boleh baca dahulu yang dia punya bahagian kedua ni daripada hadis Qudsi sampainya hujah-hujah yang ke belakang tu. Boleh? Pada baca yang dirahmati Allah SWT, ada soalan? Tak ada Ustaz. Okey. Kalau tak ada tak ada Tak ada Boleh? Adik ada soalan? Adik ada soalan? Tak ada Ustaz. Afiq Jan ada? Ada Ustaz. Afiq ada? Mak Afiq? Tak ada Ustaz. Anwar ada? Anwar ada soalan? Daniel ada soalan? Farhana ada soalan? Fawaz ada soalan? Hafizuddin Zaki ada soalan? Tak ada Ustaz. Hafizuddin Zulkifli ada soalan? Tak ada Ustaz. Ya. Haris Haikal ada soalan? Tak ada Ustaz. Ya. Irfanah ada soalan? Aiman ada soalan? Aiman ada soalan? Hakim? Tak ada Ustaz. Hakim ada soalan? Tak ada Ustaz. Ain ada soalan? Tak ada Ustaz. Adira ada soalan? Tak ada Ustaz. Hanan ada soalan? Tak ada Ustaz. Siti ada soalan? Tak ada Ustaz. Syahir ada soalan? Main saya tanya satu orang. Tak ada Ustaz. Syukri ada soalan? Okey, Amin ada soalan?
Tak ada Ustaz. Okey, wallahualam. Okey, mudah-mudahan belajar ada manfaat lah. Belajar dapatlah, kalau tak jelas boleh tanya, tak ada masalah. Yang penting belajar ni kalau saya terang tak jelas, orang yang tak faham tanya. Kalau nak suruh saya ulang lagi, terang, tak ada masalah. Sebab ni belajar. Ya. Ustaz, maaf Ya. Ustaz. Saya ada satu soalan. Ustaz. Macam mana Ustaz, apa beza bid'ah yang dolalah dengan apa satu lagi Ustaz? Bid'ah hasanah. Hasanah. Saya ringkaskan panjang benda ni. Okey. Bid'ah ni maksudnya kesesatan. Kesesatan, mengadakan sesuatu yang baru. Okey ya. Okey, mengadakan sesuatu yang baru. Maksudnya benda yang tak ada, yang Nabi sebut tak ada dalam urusan ibadat. Ibadat sahaja, ibadat dan hukum. Contoh Nabi contoh Nabi tak makan roti canai. Kita pun kata itu bid'ah. Boleh tak kena? Bid'ah tak bid'ah? Bukan. Bukan. Okey, zaman sekarang pakai komputer. Dulu tak pakai komputer. Bid'ah ke bid'ah? Bukan. Okey. Jadi maksudnya bid'ah jelas urusan agama sahaja. Bukan agama tak panggil bid'ah. Macam dulu ada sekolah. Dulu tak ada sekolah, kita ada sekolah. Dulu ada kereta, dulu pakai unta. Itu panggil itu tak panggil bid'ah. Okey, sekarang kita tengok satu lagi, bid'ah yang dibenarkan. Macam tadilah. Bid'ah hasanah ni bermaksud ada yang sahabat dah buat. Kan? Dan benda tu diterima. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Contoh. Nabi solat tarawih berapa rakaat? 8 rakaat. 8 rakaat. Itu yang berada di jemaah. Okey, tapi Umar Al-Khattab dia buat solat sunat tarawih berapa rakaat? 20 tak silap. Ya, 20 lah. Itu dapat jumhur dia senang sikit. 8 dengan 20. Tadi tengok. Itu dibolehkan. Sebab itu sahabat. Sahabat buat sesuatu yang dia ada nasnya. Dan benda ni Nabi pun buat. Tapi Nabi buat di rumah. Cuma bezanya Umar buat dalam bentuk berjemaah. Itu dipanggil bid'ah yang diterima. Kita mengadakan sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Tapi ada benda bid'ah yang tak yang tak dibenarkan, macam-macam lah. Macam-macam. Contoh. Okey, Nabi kata kita boleh ziarah kubur. Kan? Tapi kita pergi menari kat kubur, boleh tak boleh? Tak boleh. Itu dah dia panggil over. Kita dah buat satu benda yang Nabi tak buat. Tu benda kita ziarah lah. Nabi kata pergi ziarah. Kuntu nahaitum fi ziyaratil qubur. Dulu aku marah tu. Pada kata fazuruha. Nabi kata ziarahlah. Bila kamu ziarah kamu akan dekat dengan ingatkan mati. Tak ada masalah. Boleh ziarah tapi janganlah menari, buat lompat-lompat, buat majlis dan sebagainya. Itu salah satu contoh bid'ah. Nabi tak buat. Tapi kita tambah dan lagi benda yang tak fleksibel. Macam tu. Itu maksud dia lah. Maksudnya gitu. Okey, contoh yang lain banyaklah contoh. Tapi contoh yang mudahnya gitulah. Panjanglah dalam bab bid'ah ni. Panjang. Nanti kalau kita buat kelas, dia cuma berbeza pendapat. Ada ulama kata boleh. Tapi saya berpandangan kalau ada dalam nas, maksudnya ada dalam dalil naqli, ada dalam hadis Nabi, apa yang Nabi ajar itu sebaiknya diterima. Macam tu. Itu sebaiknya lah. Boleh tak Fazudin? Boleh? Boleh Ustaz, terima kasih. Itu saja, ringkasannya begitulah. Panjanglah. Dan benda ni kalau sebagai orang awam, kita kena tengok apa ustaz tu, tapi kita kena kaji betul. Kita kena dahului Nabi, sahabat, baru ulama. Ulama kalau dia tak kisahlah dia pakai serban besar mana pun, tapi kalau dia bercanggah dengan Nabi, kita kena tinggalkan. Macam tu.
Okey, itu saja wallahu alam kesimpulannya. Tapi apapun yang baik kita buat sekadarnya mampu, Balik pada apa yang Nabi tinggalkan, lam tadillu, kamu takkan sesat. Itu confirm. Tapi kalau kita menambah-nambah dalam agama, kita akan jadi sesat. Sebab tu saya tinggalkan kesimpulan Allah sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Allah dah cukupkan agama yang telah sempurna. Kita tak perlu tambah-tambah. Apa yang Nabi dah bawa, itulah ajaran yang lebih baik. Jadi nak tambah dalam agama, kita kena tengok ada tak nas. Kalau tak ada nas, kita kena slow-slow. Kita kena tengok amalan-amalan. Wali-wali, misalnya kata, kalau wali dengan Nabi, mana lebih tinggi? Okay, soalan terakhir. Nabi, kita kena ikut Nabi. Takkan kita nak ikut wali? Oh, itu yang datangnya Yapin lah. Datangnya Haji Kahar lah. Banyak macam-macam benda-benda yang boleh datangkan kesesatan. Wallahualam. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tu dan salah tu daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.